untuk kita semua. Alright? Okay, jadi pertama sekali terima kasih kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua sebab sudi berkongsi untuk menghantar kami bertiga melanjutkan pelajaran. Jadi benda ni maksudnya kami berbesar hati, jadi kami yang mencubalah untuk sama-sama bantu supaya kita sama-sama dapat ilmu pada malam ni. Jadi saya cuba, ataupun saya, Kak Ann dan juga Nana akan cubalah untuk sampaikan semampu mana yang boleh, sebab ikutkan modul ni adalah selama 2 hari tau. Modul ni 2 hari. Jadi untuk kita cover dalam masa 2-3 jam ni dia akan ambil masa. Jadi kita cuba dulu cover modul by modul untuk tengok setakat mana yang kita sempat. Alright, okay, sebelum tu masa permulaan sales bootcamp ni, Cikgu Rashid dia ada bagi beberapa tips lah. Dia ada bagi beberapa tips. Yang mana tips utama tu datang daripada Sifu Najib. Nak ikutkan pengalaman daripada Cikgu Rashid, sebenarnya dia dah kenal Sifu Najib ni daripada zaman MRSM dulu lah. Zaman MRSM masuk ke universiti dan dia orang ni dah bekerjasama lama. Jadi dia kata Sifu utama dia yang mengajar dia tentang sales ni adalah Sifu Najib tu sendiri. Jadi ilmu tu yang dia sampaikan dan diturunkan kepada kita lah. Maksudnya lebih kurang macam ijazahkan kepada kita jugalah. Okay, jadi dia kata antara tips yang pertama, bila mana kita nak hantar barang, kita nak hantar barang kepada customer, yang dia sarankan adalah kita hantarkan barang tu ke office. Jadi dia kata antara conversation yang kita perlu ada dengan kita punya pelanggan adalah kita minta alamat office. Kita jangan minta alamat rumah. Dia punya reason dia sebab kita nak nanti masa kita hantar barang tu, sama ada parcel kita yang sampai ataupun kita sebagai katalah kita perancang kewangan, kita pergi ke office kan, orang akan nampak. Dia jadi macam free marketing lah. Jadi maksudnya bila barang itu sampai atau kita sendiri sampai sebagai satu package, maka orang akan bertanya. Jadi kita nakkan word of mouth tu datang daripada orang lain yang memberikan kita testimoni percuma. Maksudnya pembeli akan beritahu, inilah aku punya penjual, inilah aku punya ejen. Kalau nak beli dengan dia ni. Sebab itu akan menyebabkan orang lagi percaya dengan kita lah. Jadi tips pertama, hantar dekat office. Alright. Jelas ke jelas? Jelas, cuba bagi like. Ke saya nak minta share dan tag rakan-rakan anda. Jadi FB Live pula dah. Alright. Okay, yang kedua. Tip. Awak mute, Hafiz. Hafiz tak dengar. Okay, dengar ke? Okay, dengar. Alright. Okay, tips yang kedua. Cikgu Rashid bagi tahu, dia kata kita akan jumpa golongan-golongan macam ni dalam kita punya sama ada diri kita ataupun kita akan jumpa dalam tim. Maksudnya bila kita bina. Sekejap, ada siapa yang tak mute ke? Saya boleh dengar balik suara saya yang sedap tu. Okay. Dia kata ada dua kategori manusia lah. Ada extrovert dan ada juga introvert. Kan? Jadi secara asas mitos. Mitos mengatakan orang extrovert ni akan berjaya dalam sale. Orang introvert akan kantoi lah. Akan tak berjaya. Jadi dia kata mitos itu tidak benar. Jadi kata extrovert dan introvert adalah kelebihan masing-masing yang Allah berikan kepada kita semua. Cuma beza dia adalah macam mana kita gunakan kelebihan tersebut. Extrovert dia akan ada kelebihan, dia akan mudah untuk bersama-sama dengan orang lah. Maksudnya dia akan mudah dari segi sosialnya untuk bercampur gaul. Introvert ni kelebihannya adalah dari segi listening skills. Maksudnya dia adalah seorang yang teliti. Dia dengar dan biasanya dia akan lebih customer focus daripada satu segi lah. Jadi dikata macam mana kita nak dapatkan titik pertemuan supaya introvert dan extrovert ini boleh bekerja dalam keadaan yang masing-masing boleh jadi efektif. Jadi dia punya tips dia kata untuk extrovert, bagi orang extrovert, dia punya nature je dia akan bercakap banyak. Dia akan bercakap banyak, dia akan orang kata animated sikit lah. Bila bercakap dia punya tangan ni bergerak-gerak apa semua. Okay, jadi dikata untuk extrovert biasanya dia akan terlebih cakap. Dia akan terlebih cakap bila mana dia duduk dengan pelanggan. Terutamanya dalam situasi sales, kita tak nak berada dalam keadaan yang mana kita terlebih cakap. Kita nak yang terlebih cakap adalah customer. Kenapa? Sebab kita akan bertanya soalan. Teknik dia dalam sales adalah kita bertanya soalan. Jadi orang extrovert dan introvert, dia punya caranya adalah kena bertanya soalan. Extrovert jangan terlebih cakap. Yang dia kena terlebih adalah terlebih dengar. Maksudnya extrovert kena banyak mendengar
dia hanya tanya satu atau dua soalan untuk pembuka bicara dan lebihnya dia dengar sebab dia nak fahami masalah pelanggan lah. Okey, untuk introvert, kalau saya terlebih laju, bagi signal takut terlebih laju. Setakat ni okey ke pace? Okey ke? Right. Okey, untuk introvert, introvert bermaksud dia ni agak pemalu-pemalu lah macam saya. Saya introvert. Dia macam lebih pemalu. Kan? Dia macam malu-malu tersipu-sipu lah kan. Jadi bagi orang yang introvert, bila mana dia ni macam bila mana dia jumpa dengan orang, dia akan ambil masa lah untuk bersosial, untuk ada connection. Jadi saranan daripada Encik Rashid adalah untuk introvert, kalau kita tahu kita ni seorang pemalu, maka apa yang perlu kita buat adalah bila kita berjumpa dengan pelanggan, kita sediakan soalan tu siap-siap. Kita sediakan soalan dan kita orang kata kalau boleh janganlah baca soalan tu depan pelanggan. Kita hafal lah. Kita hafal dan kita ikut flow. Maksudnya katakanlah kalau kita bercerita pasal A, selagi mana customer tu cerita pasal A, kita layan lah dulu. Layan. Bila mana dah berhenti baru tanya B. Janganlah pula dia tengah cerita A, kita nak tanya juga B. Tak boleh lah. Maksudnya kita kena ikut flow. Cuma untuk introvert, jangan sampai ada situasi yang mana dia jadi senyap sunyi macam duduk dekat library lah. Dia punya cara dia, kita sediakan soalan dan kita bertanya soalan-soalan yang tepat untuk kita fahami masalah dia. Sebab kita kan sebagai orang sales, businesswoman, tugas kita kan nak membantu kan. Betul? Betul ke betul? Bila kita nak membantu, maka apa yang kita nak bantu adalah kita nak bantu selesaikan masalah dia. Jadi kita kena fahami apa masalah dia tu lah. Kalau kita tak faham masalah dia, macam ni kita nak bantu. Right kan? Sebab kita nak elakkan situasi yang mana kita menjadi menjual. Sebab kita nak share lebih. Boleh ke boleh? Setakat ini? Boleh. Jadi tips utama untuk extrovert dan introvert adalah tanya soalan dan listen. Dengar. Tanya dan dengar. Sebab biasanya closing tu akan ada bila mana pelanggan tu dia rasa selesa. Sebab isu utama antara pelanggan dengan kita sebagai businessman, businesswoman adalah trust. Untuk break dia punya trust adalah kita perlu bagi dia bercakap sampai dia rasa selesa lah. Dia dah rasa selesa, insya-Allah akan ada connection tu lah antara kita dan juga pelanggan. Boleh ke boleh? So boleh ke saya pergi kepada poin yang kedua? Siapa nak dengar poin yang kedua? Cik. Say I. Hafiz. Ya. Hafiz dengar tak Nana? Dengar Nana. Ya. Ni, dah bagi tahu ke yang mula-mula sebelum Cikgu Rashid bagi tips untuk sale yang lebih bagus tu, kan dia cakap kenapa marketing kita kena bagus dulu sebelum kita buat closing. Belum lagi. Tak? Kalau Hafiz belum lagi. Yang tu dekat poin yang seterusnya. Okay, fine. Tapi boleh je Sis Rana dah bagi tahu. Sis Rana dah bagi tahu kan. Sebab yang tu sebenarnya kat model yang ada page yang ketiga keempat saya lah. Tapi tak apa saya bagi tahu. Dia efek dia macam ni tau. Antara marketing dan sales dia ada connection yang sangat kuat tau. Yang sangat kuat. So katakanlah satu hari nanti bila mana kita bina, kita akan ada team sales dan juga team marketing. Maka team sales dengan marketing ni kena bekerjasama yang sangat kuat. Dia tak boleh jadi macam silo, macam seorang bekerja seorang bekerja seorang. Dia kena serentak. So, dari segi analogi, marketing adalah pintu. Marketing ni adalah pintu tau. Maksudnya dia buka pintu untuk customer kita masuk. Dia akan sediakan pintu tu dan kita sebagai orang sales adalah pastikan pelanggan itu masuk dan dia boleh keluar balik pada pintu yang sama. Maksudnya kita kena pastikan setiap apa yang masuk adalah tepat dan kita close berdasarkan ketepatan tersebut. So, Cikgu Rashid ada bagi contoh. Dia kata, disebabkan sekarang team momentum tengah berkembang, dia kata dia ada sekitar dalam 60 orang ke. 60 orang lah dia punya team sales dan marketing, combine kan. Jadi dia kata ada satu case study yang berlaku dalam momentum pada ketika itu. Dia kata, yang mana, bila mana ada isu berkaitan dengan sales, yang mana marketing bawa masuk banyak leads, bawa masuk banyak pelanggan, prospek kan. Sebab marketing kerja dia tarik perhatian, betul? Bila mana dia tarik perhatian, pelanggan mula masuk ke dalam kita punya kedai, tiba-tiba tak boleh close ataupun closing rate sangat low. Dia ada satu minggu tu bila berbanding dengan minggu-minggu lain, closing rate tu sangat low. Jadi secara naturalnya, dekat mana-mana company ataupun mana-mana team, orang akan salahkan team sales tau. Orang akan salahkan mengatakan team sales ni tak buat kerja lah, tak pandai closing lah, tak reti nak entertain klien.
Tersasul pula kan. Jadi sebenarnya benda tu tak betul. Dia sebenarnya adalah tanggungjawab bersama antara marketing dan sales. Sebab efek dia macam mana? Bila mana team momentum tu, dia buat dia punya case, dia buat dia punya study, dia tengok balik, dia trace balik bila mana dia cuba untuk close tu, apakah objection yang dia dapat daripada pelanggan. So dia akan kumpulkan data, kenapa objection itu berlaku, data itu dikumpulkan, dia tanya dengan pelanggan, kenapa tak beli. Jadi pelanggan tu akan bagi tahu lah feedback dia, kenapa kan. Antara feedback yang selalu yang dia orang dapat adalah, dia kata, saya nak tanya suami dulu. Suami saya kena bagi saya keizinan, baru saya boleh decide. Rupa-rupanya bila mana dia buat case study, dia buat kajian balik, rupa-rupanya bila mana dia punya prospek tu kebanyakannya adalah suri rumah. Suri rumah yang tak ada decision, yang tak boleh buat decision making. Yang tak ada kuasa untuk buat keputusan, sebab keputusan tu berada pada pembayar yang mana suami dia lah. Jadi bila dia trace balik, rupa-rupanya masa dekat ayat marketing punya LM, marketing punya kontennya, konten tu ada sebut tentang suri rumah yang nak apa-apa. Jadi dia ada sebut perkataan suri rumah. Menyebabkan yang tertarik masuk ke dalam page tu adalah di kalangan suri rumah. Jadi kalau yang masuk tu adalah suri rumah, sales ni dia akan cuba close suri rumah lah. Kan? Bila nak close suri rumah dah tak ada kemampuan untuk bayar, dekat situlah ada objection yang mengatakan dia kena tanya suami. Siapa kat sini pernah kena objection daripada pelanggan macam tu yang mengatakan saya tak boleh belilah sebab saya kena tanya suami ataupun suami tak bagi. Biasa kena kan? Kita semua biasa kena. Jadi bermaksud bila mana berlaku benda macam tu, kita kena trace balik. Kena pertama dapatkan feedback daripada pelanggan kenapa tak beli. Kedua, daripada feedback tu trace balik perjalanan dia sampailah kepada pintu masuk, iaitu marketing. Kita kena tengok ayat kita sebenarnya target macam mana. Sebab pada ketika itu ayat dia bila mana sebut suri rumah, maka yang masuk adalah suri rumah lah. Jadi bukanlah nak mengatakan tim marketing tu salah, tak juga. Tapi daripada situlah dia dapat tahu yang bahawa powernya konten adalah bila mana disebut sesuatu benda, itulah yang akan attract. Jadi sebab tu kita kena jaga konten, sebab kita akan tarik benda yang kita minta tu. Dan sale kerja dia adalah closing. Dan adalah tugas-tugas sales yang lain. Tapi bila mana closing ratio itu rendah, maka kita kena trace balik sampailah kepada marketing, permulaan. Maksudnya kena tengok balik target market, kena tengok balik ayat konten kita macam mana, dan daripada situlah yang sebenarnya akan masuk ke dalam rumah, ke dalam kedai kita untuk kita closing. Tu, kan? Betul tak Nana? Kak Ann, ada lagi yang saya tinggal ke? Betul. Akak ni betul. Betul kalau saya tertinggal, tolong tambah ya. Okey, boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Boleh, alright. So boleh ke saya pergi kepada point tips yang seterusnya? Boleh, sila. Alright. Okey. Secara asas untuk sales bootcamp ni, dia akan cerita ada berdasarkan 3 perkara yang besar ni. Okey, ada 3 perkara yang mempengaruhi manusia. Ada 3 perkara utama yang mempengaruhi manusia, yang mana sales bootcamp ni dia sebenarnya berkisahkan 3 perkara ni lah. Yang pertama, manusia mudah terpengaruh kerana body language. Yang pertama Yang kedua, manusia mudah terpengaruh kerana ayat yang digunakan ataupun words lah. Yang ketiga, manusia terpengaruh kerana intonasi suara, tonality dia panggil. Saya ulang 3 perkara yang mempengaruhi manusia untuk membeli. Pertama adalah body language, kedua adalah ayat yang digunakan, ketiga intonasi suara. Pandan pen habis awal. Habis? Sempat lagi berlagi tu. Okay, boleh Boleh. Alright. Okay, saya go modul bermodul. Intonasi tu macam mana? Contoh intonasi suara tu, dia ada intonasi suara rendah, tinggi, sedang. Contoh, siapa yang pernah pergi live Cikgu Berg? Kan? Perasan tak bila Cikgu Berg hari masa yang dia buat live dia menangis tu? Masa dia nangis tu, dia gelak ke dia betul-betul nangis? Maksudnya bila dia bercerita sedih, kita akan turunkan intonasi suara.
bila mana kita bercerita tentang sesuatu yang memberi manfaat, kita akan naikkan suara, naikkan intonation dia lah. Ya saya. Ambil. Cepatlah. Kepada yang belum mute, tolong mute ya. Nanti saya tolong jawab untuk Aisyah nanti. Okey. Yang tu yang intonasi suara, nanti dia akan ada satu modul dekat hujung. Dia akan cerita pasal intonasi suara tau. Yang tu kita akan cover secara detail nanti. Tapi secara asas adalah bila mana kita duduk dengan pelanggan, dia akan ada intonasi yang suara slow, yang bersemangat, yang sedang-sedang, yang tiba-tiba macam naik turun naik tu kena ada. Sebab kita nak tangkap perhatian dia lah. Tak adalah macam kita jumpa pelanggan tu, kita pakai high pitch je. Contoh macam bila kita call dia ada beza lah. Contohlah kata kita tanya dekat klien kan, kita tanya dekat pelanggan. Kalau dengan intonasi suara yang betul, kita tanya, okey, anda nak beli ke nak beli? Takkan kita tanya, kau nak beli ke tak nak? Kan? Suaranya berbeza kan? Maksudnya intonasi tu walaupun ayat yang sama, tapi kalau intonasi berbeza akan menyebabkan klien sama ada dia terkejut mati kat situ ataupun dia beli dengan kita. Saya tak jumpa lagi lah kita cakap, kau nak beli ke tak nak, dia terus beli. Kan? Maksudnya kalau macam itulah. Ayat yang sama dia boleh cakap nak beli ke ataupun cik nak beli ke, kan dia macam ada intonasi akan jadi perli ataupun bertanya. Yes. Intonasi tu akan membezakan, dia akan tunjukkan kita punya niat lah. Terutamanya intonasi bila mana yang berkaitan kita kena buat phone call. Kita kena phone call, kita tak jumpa kan. Jadi phone call tu, intonasi tu akan menggambarkan perasaan kita semasa kita tengah bercakap dengan dia lah. Macam contoh macam sekarang lah bila saya cakap dengan anda kan, dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, ni adalah intonasi yang macam ni. Intonasi contoh katalah ni mungkin intonasi yang bersemangat. Katakanlah saya buat intonasi yang macam tak bersemangat, saya cakap macam perlahan je lah. Anda faham ke faham? Ada nak lagi ke? Saya boleh campur saya point yang ketiga. Kalau cakap macam tu semua orang tidur. Kan? So dia ada intonasi-intonasi dia tertentu lah. Alright? Faham ke? Nanti kita akan cover. Nanti dekat intonasi dan juga words, body language, intonasi, yang tu ada satu modul khas yang kita akan cover. Yang mana kita ada cikgu-cikgu yang hebat, Cikgu Nana dan Cikgu N yang boleh bantu. Dia orang lagi hebat. Dia orang boleh explain dengan sangat hebatnya nanti. Alright. Okay. Okay. Tips yang seterusnya. Cikgu Rashid ada bercerita tentang mindset. Dia kata bercerita tentang mindset yang mana mindset ni sebenarnya kita kena pasang dalam diri kita, sebab bila mana kita buat sales, kita kena ada sales mindset dia panggil. Jadi bila mana kita ada sales mindset, satu ingredient utama, satu resepi utama untuk sales mindset ini jadi adalah, siapa nak tahu? Ada seorang je angkat tangan. Sebab saya nampak seorang je angkat tangan. Okey. Yang sales mindset yang paling penting untuk kita buat adalah kita kena paksa diri. Ayatnya adalah kita kena paksa diri untuk berjaya. Okey. Rasional dia kenapa? Rasional dia adalah manusia ni secara asasnya adalah dia suka benda yang senang. Dia tak suka paksa-paksa diri. Tapi manusia ni hanya akan boleh berjaya bila mana kita paksa. Contoh, masa kita kecil dulu. Kan, masa kita kecil dulu. Kalau kita tak paksa diri kita untuk merangkak, berjalan, berdiri, sampai sekarang lah kita tak akan jadi macam tu. Betul? Betul ke betul? Kan? Ada juga kita nampak macam ibu bapa yang bila mana anak dia baru nak berjalan, dia akan pegang untuk anak tu berjalan. Dia akan paksa lah. Sampailah anak tu boleh berdiri dengan baik. Jadi sama juga macam kita ada target dan matlamat yang kita nak capai. Jadi kalau kita tak paksa diri, tak berada dalam tekanan, kita tak boleh nak capai. Ada orang komen tak dia dengar suara? Boleh dengar suara. Okey. Kalau suara saya kuat, perlahankan anda punya volume. Saya punya volume okey je. Alright. Yang tu poin yang pertama, kena paksa diri untuk berjaya. Lepas tu, bila mana kita dah capai kejayaan tersebut, renew sikit-sikit impian tu sampailah dia jadi matlamat yang jelas. Okay, satu kelemahan utama yang Cikgu Rashid nampak dalam orang-orang sales kan, ataupun anak-anak muridnya pada satu ketika dulu awal-awal adalah ramai antara kita tak jelas dengan kita punya matlamat.
Jadi bila mana tak jelas, kita akan dapat situasi yang mana kita akan sentiasa renew kita punya matlamat tu. Contohlah, katakanlah kita mula target nak beli rumah banglo, kan? Itu adalah matlamat asal. Tapi bila mana kita ukur pada badan sendiri, tiba-tiba rasa macam tak mampulah pula nak beli, so downgrade daripada rumah banglo jadi rumah teres, jadi daripada rumah flat, jadi daripada rumah bilik sewa. Lepas tu langsung tak ada rumah langsung. Macam tu lah. Jadi nak ikutkan dari segi impian tu kena stay. Dia tak boleh berubah. Kita kena cari, paksa diri untuk capai satu persatu sampailah kita capai impian rumah banglo tu, dan kita akan renew bila mana kita nak dapat rumah banglo yang lagi besar. Faham ke faham? Jangan kita kecilkan kita punya goal kerana kita tak mampu sekarang ni. Bila mana kita tak mampu sekarang, personal branding, personal dreaming. Itu yang maksudnya. Betul. 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 Dalam Terima kasih. Kita kena ada personal dreaming kita. So bila kita ada personal dreaming, okay, kita baru kita dapat nak target kita punya goal company tu nanti. So yang first kali adalah kita punya personal dreaming kita sendiri dalam bisnes. Itu yang paling penting lah. Terima kasih Kak Ann. So, okay. Dapat ke? Yang tu baru yang poin yang pertama untuk mindset. Poin yang kedua, bila kita buat impian, macam Kak Ann bagi tahu tadi tu, kita kena tetapkan impian kita tu, kita kena tahu impian kita sampai 5 tahun yang akan datang. Maksudnya bukan jangka masa pendek. Kita kena tahu sampai 5 tahun akan datang dan kena jelas. Maksudnya kita kena tahu, katalah nak beli kereta, kena tahu kereta tu brand apa, warna apa, harga berapa installment, bila nak beli. Macam tu. Katakanlah kita 5 tahun akan datang, kita nak beli Lamborghini warna merah jambu, kan? Sifu ada warna merah, kita nak beli warna pink. Sebab nak saing dengan dia, kan? So dah kena tahulah harga tu berapa. Nak kena tahu harga berapa, bulan berapa, warna apa, berapa installment. Macam tu. Jadi bila mana kita dah tetapkan matlamat tu, matlamat itu kekal. Kita kena paksa diri untuk capai satu persatulah. Itu poin yang kedua. Jelas? Jelas ke jelas? Okay. Yang ketiga, dia bercerita tentang self-talk. Self-talk tu bermaksud kita bercakap dengan diri sendiri. Self-talk dalam bahasa Melayunya, bercakap dengan diri sendiri lah self-talk tu. Bermaksud, kita monolog, yes. Itu bahasa sastra yang saya tak pakai. Monolog betul-betul. Maksudnya, bila mana kita nak capai kita punya impian ni, self-talk tu sangat penting. Sebab kita akan sentiasa berperang dengan diri sendirilah. Yang mana diri sendiri ni, dia akan cari cara untuk downgrade kita punya impian, akan cari cara untuk kita tak nak buat. Jadi macam mana kita nak lawan biawak tu, supaya kita boleh bunuh biawak tu dan capai. Maksudnya self-talk sangat penting. Bila mana kita rasa down, self-talk tu lah yang kita kena berdebat dengan diri sendiri untuk capai lah. Dan yang ketiga dalam bentuk mindset adalah kita jangan kompromi dengan diri. Nak habis nak masuk balik ke? Kas? Apa, sambung dulu. Nanti Sambung dulu. sambung lah sekarang. Tadi dia keluar, Zoom ni tak ada limit masa dah. Tak ada limit masa. Sama, Nana pun macam tu dia keluar. Tak ada limit masa. Kita try lah. Dia keluar tak ada limit masa. Oh, yang tulis gift tadi tu mungkin sebab ini account husband us kot. Dia yang first memang sambung je. Macam hari tu kita orang buat dengan Muhammad kot. Sambung je lah. Okay. First Zoom dia bagi free. Dia bagi free, kita on je lah. Kejap, nombor 4 tadi apa? Nombor 3. Nombor 3 Kak Mas. Advance sangat tu, tak ada. Yang tadi nombor 3 self-talk. Lepas tu nombor 4? Self-talk tu adalah, self-talk tu nombor 3. Nombor 4 tak ada. Dia nombor 1 tetapkan matlamat. Nombor 4 nombor 4 tak ada, saya tak buat poin tu. Nampak Ika buat sendiri. Nombor 3 adalah jangan kompromi dengan diri. Maksudnya jangan kompromi dengan diri ni bermaksud kalau diri kita rasa macam kita nak downgrade ke, malas ke, tak nak buat ke, maka kita jangan rendahkan matlamat kita kerana kita nak puaskan hati kita tu. Jangan macam tu.
Maksudnya sebab itulah awal-awal tadi tips dia daripada Cikgu Rashid mengatakan kita kena paksa. Bila mana kita paksa, maksudnya kita paksa untuk tetapkan matlamat, kita paksa untuk self-talk, kita paksa untuk jangan kompromi dengan diri. Sebab tu perkataan paksa tu penting lah untuk kita punya mindset. Jelas? Jelas ke jelas? Sempat tulis? Right? Nanti saya snap gambar daripada saya punya nota ni untuk ni lah. Okey. Lepas tu dia ada barulah kita akan masuk ke dalam sales mindset. Tadi tu lebih kepada mindset secara overall. Satu benda yang sangat penting untuk kita ada, kita kena ada sales mindset dia panggil. Ada siapa-siapa terlepas point ke? Okay, alright. Untuk sales mindset, kita ada 4. Ada 4 sales mindset yang kita perlu ada sebagai seorang businessman ataupun businesswoman. Okay. Yang pertama adalah positive thoughts. Maksudnya fikir positif. Fikiran yang positif. Perkataannya adalah positive thoughts. Okay. Dah tulis Okay, yang dalam kategori positive thought ni, okay, apa maksud positive thought ataupun fikiran positif? Maksudnya secara asasnya, kita jangan judge kita punya customer. Kita jangan judge kita punya pelanggan. Maksudnya kita jangan judge seolah-olah macam customer ni sama ada mampu ke beli ke, ada duit nak beli ke, layak nak beli ke, cantik ke kalau dia pakai ke. Kita jangan judge lah. Maksudnya the point dekat sini adalah kita jangan fikir customer itu tak mampu nak beli. Maksudnya kita kena sentiasa fikir yang customer ni ada sesuatu masalah yang kita nak bantu dia. Setiap customer yang walk in kat kita adalah sebenarnya lorongan daripada Allah kepada kita. Itu mindset kita kena pakai lah. Maksudnya setiap yang datang adalah rezeki kepada kita, macam mana kita nak bantu rezeki tersebut untuk convertkan dia jadi sales. Okay, Jafiz. Okay, dengar tak suara Kak N? Jelas tak suara Kak N? Jelas. Okay, self-book camp ni dia lebih kepada kalau korang ada kedai, okay? Dia lebih kepada offline, okay? Untuk self-book camp ini. Dia lebih kepada offline sebab kita lebih kepada cara kita berjumpa dengan customer face to face. Itu maksudnya dekat sini. Self-book camp ni dia lebih kepada offline, okay? So kalau korang ada kedai, kalau korang selalu buka booth, senang untuk korang, okay? Macam mana korang nak close deal dengan customer. Okay? Okay? Boleh? Okay, satu lagi point di bawah positive thoughts tu adalah kita kena fokus, bila mana kita fokus untuk bantu kita punya pelanggan tu, pelanggan yang datang kepada kita sebab kita nak bantu selesaikan masalah dia. Katakanlah dalam apa-apa situasi sekalipun, dia tiba-tiba decided untuk tak nak beli. Kan? Normal kan? Kadang-kadang kita datang dengan mindset nak tolong, tiba-tiba dia tak nak beli. Itu adalah normal. Cuma apa yang perlu kita pastikannya adalah walaupun dia tak nak beli, dia kena balik bawa sesuatu. Dia kena balik bawa values. Maksudnya kita betul-betul bantu dia supaya walaupun dia tak beli, dia akan ingat kita sebagai seorang penjual yang beri manfaat. Sebab kemungkinan dia tak beli sekarang, kemungkinan dia akan beli di masa hadapan. Jadi kemungkinan masa hadapan tu, masa dia nak beli, dia akan ingat siapa yang betul-betul nak bantu dia pada ketika itu, which is kita, dan insyaAllah dia akan kembali balik. Jadi sebab tu mindset dia pada ketika itu adalah setiap orang yang datang pada kita adalah kita nak bantu dia, walaupun jangan ada perasaan judge yang dia tak mampu. Kita bantu betul-betul. Beli tak beli belakang cerita. Tapi katakanlah bila mana kita bantu, dia akan dapat manfaat daripada benda tersebut lah. Maksudnya kita bukan nak push produk, tapi kita lebih kepada values. Contoh? Nak contoh ke? Contoh saya berikan kepada Cikgu Nana. Silakan berikan contoh. Okay. Outsource. Hai. Outsource. Bayar berapa? Ragu. Sekejap saya pergi ambil air. Sila. Okay. Contoh dia macam ni.
kan tadi kan Hafiz bagi tahu kan, kalau customer datang dengan kita then dia tak jadi beli tau. So, you kena fikir bahawasanya jangan risau. InsyaAllah kalau kita bagi manfaat pada mereka, okay, kalau kita share